yang kadang-kadang tak mampu dibeli oleh warga. Tiba-tiba Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa KPI menteri-menteri mencapai 90%. Ini yang Saudara dia mempersoalkan sejauh mana ada kebenaran begitu. Saya tidak mahu mempersoalkan berlebihan, tetapi bila diumum begitu, saya rasalah, sebab itu 3-4 malam dulu saya katakan bahawa pegawai yang bertugas di pejabat Perdana Menteri itu nasihatilah Perdana Menteri sebaik mungkin. Kadang-kadang benda tak perlu disebut, tak payah sebut. Bila kita sebut benda begitu mengundang masalah. Jadi akhirnya yang menimbulkan persepsi kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Anda bertugas sebagai pegawai, harusnya mencari upaya supaya nama baik Yang Berhormat Perdana Menteri itu terpelihara. Ini tidak, anda membiarkan dalam keadaan begini. Jadi saya nasihatkan kalau boleh agar teman-teman yang berkhidmat di PMO Office, pejabat Yang Berhormat Perdana Menteri itu, kalau boleh duduklah berbincang seminggu 2 atau 3 kali apa isu nak dimainkan. Lihatlah macam mana siri. Saya teringat waktu saya muda-muda dulu, saya melihat satu siri TV iaitu Washington Behind Closed Door. Bagaimana Presiden Amerika sebelum dia bertemu dengan wartawan, sebelum dia buat pengumuman, sebelum dia pergi hadir ke Kongres, dia akan berbincang secara detail. Tengok cara mereka berbincang tu kadang-kadang macam bertekak. Begitulah keprihatinan para pegawainya, dan mereka bercakap berterus terang. Tidak ada rasa takut untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. Ini masing-masing, maaf cakaplah, kepit tangan dekat celah antara kedua kangkang tu, takut nak cakap. Nanti kalau cakap lebih-lebih Perdana Menteri marah. Jadi anda tidak jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas anda. Berani mengeluarkan pandangan sebab anda digaji oleh wang rakyat adalah untuk menasihati Yang Berhormat Perdana Menteri sejujurnya, bukan takut. Ini kerana anda takut anda kehilangan jawatan, anda takut dimarah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, maka jadilah sebagaimana sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu. Malahan saya nampak satu buku yang ditulis oleh seorang penulis, dia kata dulu Yang Berhormat Datuk Seri Najib juga mendapat pegawai yang tidak berani bercakap benar, menyembunyikan, sweep everything under the carpet. Kita tidak hanya sekadar untuk menyenangkan hati Yang Berhormat Perdana Menteri. Anda bertugas sepatutnya dalam sebuah keluarga Malaysia, sebuah keluarga, nyatakan Yang Berhormat ini tak boleh ni Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat kata begini, nanti akan dipersoalkan oleh rakyat. Jadi imej kita tak betul ni Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat nak buat pengumuman begini, apa kata pelabur kita? Yang Berhormat, ini kena jaga Yang Berhormat, sebab negara kita ini berbilang kaum. Ini ada nampak berbau resis. Yang Berhormat, jangan buat begini, jangan. Sepatutnya terus terang. Dia nak marah memang hak anda lah nak kena marah pun. Dia bos. Apa yang anda takut sangat nak kena marah? Biasalah. Kalau anda tak setuju ataupun tak suka nak kena marah, jangan bagi nasihat dan berhenti. Itu yang terbaik. Jadi tidak anda makan gaji buta, akhirnya negara kita dalam keadaan yang kucak-kacir. Ini yang bila Yang Berhormat mengatakan 90% semua kementerian. Apakah dikaji bagaimana kes barang naik? Apakah mencapai matlamat? Jadi keadaan-keadaan beginilah sebagaimana saya lihat sendiri. Bahawa hari ini yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim, beliau secara terbuka menegur Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin kerana tidak hadir, tidak datang menghadiri persidangan Dewan Negara. Jadi apakah itu juga memenuhi KPI 90%? Jadi kita pun tak tahulah. Saya bertanya kenapa jadi begitu. Sebab Dewan Negara ini penting. Dewan Negara adalah dewan yang tertinggi untuk meluluskan setiap akta ataupun perundangan yang diputuskan oleh Dewan Rakyat. Dia bukan boleh pandang sini, bukan boleh pandang oh ini Dewan Negara. Tidak. Dewan Negara adalah, kalau di luar negara, kalau anda bergelar senator, anda dihormati because you are from the upper house. Upper house Dewan Negara. Jadi saya mengharapkan agar sahabat saya Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin dapat menghayati teguran. Saya rasa itu teguran daripada Yang Dipertua Dewan Negara, sebab dia memerhati mana menteri yang datang, mana menteri tak datang dan sebagainya. Saya tak mau mencelah dengan itu masing-masing punya sikap lah. Tetapi apa yang disuarakan, apa yang dilontarkan oleh speaker ataupun Yang Dipertua Dewan Negara itu satu benda yang agak serius. Jadi pegawai menteri pun kena nasihatlah menteri. Walaupun kita banyak, saya tahu menjadi Menteri Haiwan dan Keselamatan Dalam Negeri bukan mudah.
Tambah-tambah lagi sekarang ni ada isu di Sabah, ada pilihan raya di Sarawak, keadaan rakyat yang begini sekarang ini, macam saya katakan, bila ekonomi masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan, tentulah meningkat kes jenayah dan sebagainya. Kita faham, tentulah sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal soal keselamatan dalam negeri ini, tentu sibuk, tapi janganlah sampai untuk tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tidak hadir ke Dewan Negara. Jangan dianggap Dewan Negara itu sebagai rubber stamp macam yang terdahulu. Cuba kita adakan satu perubahan baru, perubahan sikap. Dewan Negara adalah dewan yang perlu dihormati. Bukan senang, betul, para senator itu dilantik, bukan dipilih oleh rakyat, tetapi perlu dihormati kemuliaan Dewan Negara yang merupakan dewan yang tertinggi untuk meluluskan apa sahaja yang dibincangkan di Dewan Rakyat. Terpandangan saya, saudara, nak marah-marahlah pun nak buat. Sebab saya dapat juga kiriman, katanya pelajar berhenti sekolah ramai, keluarga bercerai-berai meningkat, kes buli meningkat, kes bunuh diri merata-rata, yang hilang pekerjaan merata-tempat, harga barang asas semakin naik. Ini kiriman lagi teman yang menghantar kepada saya. Kemudian kes muflih menjadi-jadi, kematian COVID beribu, bursa saham jatuh mendadak, harga tanah turun, harga besi naik, harga simen naik. Ini sebahagian daripada yang bukan yang dikirim oleh sahabat kita Saudara Nordin Malik. Ini orang lain pula menghantar. Harga sayur, ikan, ayam naik. Tiba-tiba Perdana Menteri Umum KPI Menteri mencapai 90 sasaran. Jadi dia pun menzahirkan keraguan sejauh mana benarnya kenyataan itu. Sebab itu saya kata pegawai yang menasihati, yang membuat Perdana Menteri harus bertugas. Anda tak boleh biarkan sebegitu saja, akhirnya rakyat memberi persepsi yang buruk pada bos anda. Saya bersimpati sebab Datuk Ismail Sabri juga sahabat saya waktu zaman pemuda dulu. Jadi bagi saya nak suruh dia pikul semua pun tak adil lah, sebab anda dibayar gaji yang mahal, besar gaji saya. Sebab itu saya tengok hari ini, sebagaimana yang saya katakan, bahawa wang negara ini kalau nak digunakan walaupun 1 sen, ia perlu mendapat kelulusan di Parlimen. Dan hari ini sebagaimana ini yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif, dia kata pada masa ini kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri telah mengambil seramai 5 orang penasihat khas dengan menelan belanja sejumlah RM136,136 sebulan. Banyak tu saudara penasihat ni. Jadi apa tugas penasihat ni? Apakah mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab? Mana menurut Datuk Latif, berdasarkan jawapan ini jawapan dia di Parlimen. Kerana ahli Parlimen Alor-Star daripada pihak Parti Keadilan Rakyat, Chan Meng Kai, dia minta senarai semua penasihat khas yang diupah oleh kerajaan. Sebab saya katakan ini gaji duit rakyat, nak berbelanja mesti tiap wakil rakyat boleh mempersoalkan. Dia katanya dia nak tahu berapa wang digunakan yang untuk mengupah ini penasihat khas yang waktu semasa dan waktu lalu. Jadi waktu ini penasihat yang mahu Perdana Menteri adalah Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai duta khas ke Timur Tengah. Kemudian Tiong King Seng, itu duta khas ke China. Richard Riot, duta khas ke Jepun. Mereka ini bukan sahaja duta, mereka juga bertaraf menteri dan menasihati Perdana Menteri. Sebab kita mempunyai duta, kita memang dah ada. Kita ada duta di Mesir, kita ada duta di Jeddah, kita ada duta di China, kita ada duta. Tapi ini yang dilantik adalah duta-duta khas. Kita ada juga duta di Jepun dan sebagainya. Kemudian Tan Sri S. Begineswaran menjadi duta khas India dan Asia Selatan. Sahabat saya, Saudara Richard Riot, menjadi duta khas ke Jepun. Dan Datuk Seri Azlina Osman Said dilantik sebagai penasihat khas undang-undang dan hak asasi manusia. Jadi menurut Datuk Latif, mereka ini diupah menggunakan wang rakyat dengan gaji antara Ogos dan Oktober yang lalu masing-masing dibayar sejumlah RM22,227.20 sebulan. Jadi kiranya mereka berkhidmat selama 2 tahun penuh, maka alah dijangkakan wang daripada pembayar cukai, wang rakyat yang terpaksa dibayar kepada mereka adalah berjumlah RM3.267 juta. Jadi kos RM136,136 sebulan
adalah lebih tinggi daripada kerajaan-kerajaan terdahulu. Itu kata Dr. Latif. Beliau adalah dia jelaskan bahawa Tan Sri Muhyiddin dulu pun sama juga, ada penasihatnya. Lepas tu jumlah keseluruhannya RM99,886.27 kerana beberapa orang penasihat lantik. Jadi bagaimanapun kita melihat waktu itu yang terakhirnya lah adalah pelantikan Ahmad Faizal, Timbalan Presiden Bersatu, juga dilantik sebagai penasihat Perdana Menteri, tapi tak lama. Bila berubah kerajaan, maka dia cuma dibayar berapa? Faizal dapat berapa lah? Selama 22 hari saja. Okey saudara, dan ini semua ada zaman Tun Dr. Mahathir, ada zaman Tun Sri Najib, ada. Cuma yang agak agak kita tengok pada tahun 2003 hingga 2009, kerajaan pimpinan Tun Abdullah Badawi dia cuma membayar, hanya mempunyai seorang penasihat khas saja. Itu gajinya RM17,820. Itu jawapan daripada Dr. Latif. Seorang aja, yang lain tak ada. Tapi sekarang ni ramai. Jadi sebab itu saya kata pada Yang Amat Perdana Menteri, berhati-hati. Janganlah sampai rakyat merasakan Yang Muhammad sebagai Perdana Menteri perlantikan. Dulu kita ada Perdana Menteri perisaran. Sekejap-sekejap muncul kat TV buat pengumuman, tapi apa pun tak ada. Sekarang ni pelantikan, dan rakyat tak ada masalah nak lantik berapa ramai pun, asalkan nak lihat hasilnya. Dan keadaan kehidupan rakyat susah sekarang ni. Jadi mereka dibayar gaji begitu besar. Saudara, bukan mudah. 27,000 sebulan tu bukan sikit, bukan sedikit. Sebab mereka juga ada allowance sebagai ahli parlimen. Jadi kalau dikumpulkan dekat 50,000 sebulan. Kemudian ada dia punya driver, ada dia punya bodyguard, dapat rumah, dapat macam-macam allowance lah. Jadi keadaan begini di saat rakyat sedang menderita. Itu saja yang saya harus mengutarakan supaya Yang Perdana Menteri dapat menghayati suasana.